Shalom dan selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Engkaulah yang bertakhta di dunia. Seluruh dunia dan segala isinya memuji kebesaran-Mu. Semoga Engkau berbicara kepada kami melalui waktu meditasi ini. Tolonglah kami agar berfokus padamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Teks pembacaan Alkitab pada pagi ini dipetik daripada Kisah Para Rasul bab 17 ayat ke-16. Sementara Paulus menantikan Silas dan Timotius di Athena, hatinya sedih melihat kota itu penuh dengan berhala. Demikianlah firman Tuhan. Empayar Roma sebenarnya berpeluang untuk mendapat berkat Christmas, namun mereka terlepas peluang itu. Yesus dilahirkan pada zaman pemerintahan Empayar Roma. Herodes Agong merupakan pegawai Empayar Roma tertinggi yang bertugas di negeri Yudea. Kaisar Augustus, Maharaja Roma, merupakan pemerintah yang paling berkuasa atas Empayar Roma. Nama Kaisar Augustus hanya muncul sekali dalam Alkitab. Walaupun begitu, dia berperanan penting dalam sejarah Empayar Roma. Nama asalnya Gaius Octavius Augustus. Dia merupakan cucu anak buah Julius Caesar. Augustus merupakan gelaran yang berarti yang berhormat. Seperti YB di sinilah. Gelaran itu. Tapi dia maharaja. Tempo pemerintahannya adalah pada tahun sebelum Masihi, 27 tahun sebelum Masihi, sehingga tahun 14 selepas Masihi. Secara singkat, Octavius merupakan pemerintah yang murah hati. Dia telah merealisasikan keadaan aman di Roma yang dipanggil Pax Romana. Dan semua wilayah di bawah Empayar Roma adalah maju, berkembang, membangun, dan kaya raya. Dia banyak mendatangkan perubahan dalam pemerintahannya. Dia membanteras rasuah dan menjaga keharmonian dalam empayanya. Namun, Octavius menggelar dirinya sebagai Imam Agung dan dia menggalakkan kultus Maharaja, yaitu budaya ataupun amalan untuk menyembah Maharaja Roma sebagai dewa. Julius Caesar telah mewariskan taktanya dan juga semua hartanya kepada cucu anak buah ini, yaitu Octavius. Dan Octavius secara perlahan-lahan dia memperkembangkan kuasanya dan akhirnya menjadi Maharaja Roma. Suatu ketika semasa pemerintahannya, dia membuat pembancian di seluruh Empayar Roma. Dan inilah yang dicatatkan dalam Alkitab di Injil Lukas bab 2 ayat yang pertama. Oleh itu, Yesus lahir pada zaman kegemilangan Empayar Roma. Di mana-mana sahaja ada askar Romawi bertugas untuk memastikan proses pendaftaran itu berjalan dengan lancar dan mereka mengawal keselamatan awam. Jadi mengapa mereka terlepas Christmas? Sebab mereka sibuk dengan penyembahan berhala. Masih ingat teks firman yang kita bacakan tadi? Paulus pun risau kerana dia melihat seluruh kota di Roma itu penuh dengan berhala. Dalam adat dan budaya Romawi, banyak dewa-dewa yang perlu disembah. Bahkan menyembah Maharaja Roma lagi sebagai dewa. Oleh itu, Yesus yang baru dilahirkan itu hanya suatu angka dalam pendaftaran populasi dalam pembancian mereka sahaja. Jadi, kelahiran Yesus tidak ada kaitan dengan mereka. Di dunia kita pada hari ini, politeisme ataupun menyembah banyak dewa. Ini merupakan suatu daya tarikan yang sangat besar antara manusia pada zaman ini. Ramai orang akan terlepas Christmas kerana sebab tersebut. Sebahagian besar kita tidak seperti orang Roma menyembah patung berhala sudah. Sebaliknya, dengan cara yang tersembunyi, kita menyembah berhala. Contohnya, ada yang mengejar kekayaan, mengejar kepuasan nafsu, mengejar kemewahan, kereta ke, kerjaya ke, rumah ke, kedudukan sosial ke, ataupun kuasa, ataupun martabat, dan sebagainya. Semua ini menjadi seperti berhala mereka.
materialisme dan juga individualisme menjadi penyembahan berhala pada zaman tersebut. Sekiranya kita lebih berfokus untuk mengejarkan semua itu, kita terlepas Christmas. Jadi mari kita sama-sama meresponi di dalam doa. Adakah kita sudah menyelidiki hati kita dari semasa ke semasa bahwa adakah apa-apa penyembahan berhala yang sedang kita lakukan? Dan kedua, apakah ciri-ciri seorang Kristen itu kalau dia menyembah berhala? Dan ketiga, apakah perbezaan yang dapat dilihat antara sikap seorang Kristen yang menyembah berhala serta yang berfokus kepada Allah sahaja? Apa perbezaan yang dapat dilihat? Mari kita mengambil sedikit masa untuk merenungkan hal-hal ini. Jadi mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa, selidikilah hati kami dan tolonglah kami agar menghapuskan penyembahan berhala, melainkan menyembah-Mu sahaja. Semoga Engkau menolong kami dalam kelemahan kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai disinilah renungan kita pada hari ini dan kita berjumpa pada hari esok.